Di dalam alam ini terdapat banyak jenis serangga. Berbagai jenis serangga yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita seharian. Bahkan di dalam Al-Quran juga. Al-Quran banyak menyebutkan nama-nama binatang dan nama-nama serangga. Dalam beberapa surah Al-Quran dinamakan dengan nama binatang dan juga serangga. Antara binatang ialah surah Al-Fil, surah tentang gajah. Surah An-Namlu, iaitu surah tentang semut. Surah An-Nahlu, surah tentang lebah. Surah Al-Ankabut, surah tentang labah-labah. Dan serangga adalah dalam bidang entomologi. So apabila kita bicarakan tentang bidang entomologi, ia adalah merupakan bidang yang mengkaji tentang ilmu serangga. Bidang yang mengkaji tentang ilmu serangga. Entomologi berasal daripada perkataan Greek, dua perkataan Greek, iaitu entomon, maksudnya serangga. Manakala logos maksudnya kajian. So entomologi adalah kajian yang berkaitan dengan serangga. Dan serangga merupakan kelompok haiwan yang paling besar spesiesnya berbanding dengan haiwan-haiwan ataupun tumbuhan yang ada di muka bumi. Kelompok serangga secara keseluruhannya adalah merupakan kelompok spesies yang paling besar berbanding dengan haiwan-haiwan yang lain. Okey, terdapat kira-kira lebih daripada 1 juta spesies serangga yang telah direkodkan sehingga kini. Namun demikian, bilangan sebenar spesies ini masih tidak lagi diketahui sebab banyak lagi yang belum direkodkan. Gambaran berapa besar spesies tentang serangga ini. Okey. Di antara serangga yang wujud ialah lalat. Dan ramai di kalangan kita yang memang tidak gemar kepada lalat. Dan kita rasa tidak selesa apabila kehadiran lalat yang banyak dalam rumah kita. Tambah lagi, apabila kita mengetahui bahawa lalat suka mengurung benda-benda yang kotor. Dan apabila dia datang pada makanan kita, dia akan membawa segala kekotoran-kekotoran yang ada. Menyebabkan ia boleh mendatangkan mudarat dan penyakit kepada manusia. Benda ini benar, tidak dinafikan, telah pun saya jelaskan dalam video yang lepas tentang bakteria dan juga antibiotik yang ada pada lalat. Namun demikian, sedarkah kita bahawa ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh lalat? Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh lalat. Contohnya, dalam beberapa bidang yang berbeza. Lalat bunga contohnya. Lalat bunga contohnya. Lalat dewasa adalah merupakan ejen pendebungaan. Pokok apabila dah berbuah, dia akan mengeluarkan bunga. Pada bunga pokok ini, pada pokok bunga yang bunga apabila pokok berbunga untuk berbuah, pada bunga ini terdapat bahagian jantan dan bahagian betina. Ia perlu disenyawakan. Yang menjadi ejen persenyawaan antaranya ialah haiwan, angin, air, termasuklah juga serangga. Dan di antara ejen pendebungaan yang penting ialah lalat buah ataupun lalat bunga. So lalat bunga merupakan salah satu ejen pendebungaan bagi pokok-pokok. Dan ini di antara kelebihan yang ada pada lalat. Yang pertama. Yang kedua, larva lalat bunga boleh mengawal prosak dalam bidang ilmu pertanian, boleh mengawal prosak yang boleh membunuh serangga prosak yang dinamakan aphid. Aphid ialah sejenis serangga prosak yang suka menghisap cecair pada pokok menyebabkan akhirnya pokok boleh mati. Unik kehebatan Allah jadikan lalat bunga ini, larvanya boleh membunuh aphid yang boleh merosakkan pokok. Bukankah itu satu kelebihan yang dimiliki oleh lalat, ya? Di mana dia boleh membantu manusia untuk mengurangkan kadar kerosakan yang disebabkan oleh serangga aphid yang boleh merosakkan tanaman-tanaman kita. Yang ketiga, larva askar hitam mengandungi kadar protein yang tinggi.
Lantaran itu, ia telah pun digunakan menjadi sumber makanan haiwan ternakan, terutamanya ikan dan haiwan-haiwan yang lain. Walaupun mungkin kita agak tak selesa geli dengan perkara ini, bagaimana lalat dijadikan sebagai sumber makanan. Namun demikian, tidak dinafikan ia telah pun digunakan sebagai salah satu sumber makanan kepada haiwan ternakan. Ya? Ini yang ketiga. Yang keempat, ada jenis lalat yang digunakan untuk membersihkan luka. Dan kajian sekarang ini banyak dilakukan bahawa lalat digunakan untuk membersihkan luka dan juga merawat penyakit. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat lebih detail hadisnya kemudian nanti, bahawa pada lalat ini ada penawar, dan memang lalat boleh dijadikan penawar dalam bidang rawatan. Yang kelima, antara kelebihan lalat juga ialah lalat digunakan dalam bidang forensik entomologi, ya, dalam bidang forensik entomologi ataupun entomologi forensik, di mana lalat jenis langau adalah digunakan sebagai satu indikator untuk mengukur jangka waktu mayat itu ditemui. Berapa lamakah mayat ini telah pun meninggal dunia? Sebab lalat mempunyai cycle kehidupan daripada telur kepada larva, kepada pupa, kemudian menjadi lalat yang dewasa. Apabila ada satu mayat yang meninggal dunia, ada beberapa serangga yang datang, semut, kumbang, tetapi yang paling awal datang ialah lalat. Sekiranya tidak dijumpai larva lalat ataupun telur lalat ketika itu, maka ini berarti mayat ini baru saja meninggal dunia. Tetapi sekiranya telah pun ditemui larva dan pupa, bererti bahawa mayat ini telah pun meninggal dunia lebih daripada 3 hari. So, dalam doktor untuk membuat postmortem ataupun postmortem interval PMI, kehadiran larva, pupa ataupun telur lalat ini dijadikan ukuran untuk menilai berapakah jangka waktu mayat ini telah meninggal dunia. Cuba kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmisu summa liyanzi'ahu." Sekiranya minuman kamu dihinggapi oleh lalat, hendaklah diselamkan dia. Kemudian selepas diselamkan, dibuang. Fa inna fi ihda janahaihi da'un wa fil akhari shifa. Sungguhnya pada salah satu sayapnya ada bakteria dan salah satu ada penawar. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Waliullah Dahlawi. Allah menjadikan pada lalat ini ada racun untuk mempertahankan lalat daripada serangan musuh. Dalam masa yang sama, lalat juga ada penawar untuk merawat orang yang diserang oleh racun lalat ini supaya tidak tersebarnya penyakit. Dan kajian yang dibuat banyak sekarang ini, bagaimana rawatan penyakit sekarang ini dilakukan dengan menggunakan lalat. Subhanallah. Siapakah yang mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Ini salah satu merupakan mukjizat saintifik hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang beberapa kelebihan yang ada pada lalat.